partial question Januari 2021 section C untuk question 2 2A. Okey, sebelum saya ingin menunjukkan cara untuk mengira, sebelum tu kita tengok dulu soalan dia mau minta apa. Okey, untuk soalan nombor 1 dia ada berikan kita current year dividends di sini. Lepas tu expected growth dividend. Lepas tu ada required rate of return. Okey, yang akhir sekali ni adalah value of stock, di mana nilainya tidak diberikan. Jadi untuk soalan 1 dia mahu kita untuk cari nilai value of stock. Okey, sebelum tu dia ada formula. Okey, P kosong adalah mewakili value of stock, D kosong mewakili current year dividend, manakala G adalah expected growth dividend, dan KG adalah required rate of return. KG ni bukan kilogram ya. Okey, berbalik kepada soalan. Soalan 1 mahu kita cari value of stock. Okey, value of stock tadi dalam soalan ni nilainya tidak dinyatakan. Jadi dalam pengiraan ini saya letakkan value of stock dalam nilai sifar. Lepas tu RM1 ini mewakili current year dividend. Lepas tu ini adalah expected growth dividend. Dan di dalam ni saya ada tambah 1 sebab dia adalah current years, ialah tahunan. Jadi dia perlu ditambahkan 1. Dekat sini ada nampak sifar perpuluhan sifar 3. Saya bagi ni sifar perpuluhan sifar 3 sebab saya telah bahagikan dia dengan 100%. Lepas tu ia perlu dibahagikan dengan sifar perpuluhan sifar 5 tolak dengan sifar perpuluhan sifar 3. Okey, dalam kita kira ini dia akan jadi RM1.03 dibahagi dengan sifar perpuluhan sifar 2. Jadi nilainya di sini adalah RM51.50 untuk value of stocks dalam soalan 1 di sini. Okey, soalan 2 dia ada bagi kita value of stock. Lepas tu ada rate of return 6%. Lepas tu growth dividends 4%. Dan nilai untuk current years dividend di sini tidak dinyatakan. Jadi soalan 2 mahu kita mencari current year dividend. Okey, value of stock tadi kita ada 26. Lepas tu memandangkan current year dividend kita tidak dinyatakan, maka saya letak expected growth dividend tambah dengan 1. Lepas tu dibahagi dengan sifar perpuluhan sifar 6 tolak dengan sifar perpuluhan sifar 4. Jadi nilainya di sini adalah 1.04 dibahagi dengan sifar perpuluhan sifar 2. Selepas 1.04 dibahagi dengan sifar perpuluhan sifar 2, nilainya akan menjadi RM52. Okey, lepas tu RM52 ni ditolak dengan 26 iaitu value of stock. Jadi nilai untuk current year dividends adalah 26. Yang seterusnya soalan ketiga.
soalan ketiga dia ada bagi kita current year's dividend iaitu RM1. Lepas tu dia bagi kita expected growth dividend percentage dia tidak dinyatakan. Lepas tu required rate of return dia bagi kita 10%. Lepas tu value of stock dia bagi kita RM21. Okey, dalam soalan ketiga ni dia suruh kita cari expected growth dividend. Okey, soalan ketiga tadi value of stock RM21. Lepas tu dividends, current year's dividends dia bagi kita RM1. Okey, memandangkan kita punya expected growth dividend tidak dinyatakan, maka saya perlu letak 1 saja sebab dia adalah 1 tahun. Dibahagi dengan 0.10. 0.10 ini adalah required rate of return. Tadi maksud saya di sini di sini required rate of return 10%. Lepas tu RM1 dibahagi dengan 0.10. Okey, dia akan menjadi 10%. Sebab soalan ketiga tadi disuruh kita cari expected growth dividend di sini. Okey, soalan keempat adalah dia bagi kita current share dividend 75 sen. Lepas tu expected growth dividend 2%. Lepas tu required rate of return tidak dinyatakan. Lepas tu value of stock RM7.65. Okey, dalam soalan ketiga ni dia suruh kita cari untuk required rate of return. Okey, macam biasa value of stock kita adalah RM7.65. Lepas tu current share dividend kita adalah 75 sen. Lepas tu okey, untuk soalan keempat kita ada current year's dividends kita adalah 75 sen, manakala untuk gross dividend kita ada 2%. Lepas tu kita ada required rate of return tidak dinyatakan, and value of stock kita adalah RM7.65. Okey, untuk soalan keempat ni tadi disuruh kita cari require of rate return. Okey, untuk value of stock kita ada RM7.65 di sini. Manakala untuk current share dividend kita ada 75 sen. Lepas tu kita ada expected growth dividend kita ada 1 tambah dengan 0.02 dibahagi dengan 0.02. Okey, untuk 0.75 untuk 75 sen ni tadi kita perlu tambah dengan 1 tambah 0.02. Okey, dia akan jadi 0.765 dibahagi dengan 0.02 iaitu expected growth modal kita tadi, expected growth dividend depo. Jadi nilainya adalah 3%. Okey, untuk soalan kelima kita ada current share kita ada RM1.10. RM1.10. Expected growth dividend kita ada 4%. Lepas tu required rate of return kita ada 10%. Okey, untuk value of stock kita tidak dinyatakan. Jadi untuk soalan kelima ini
Disuruh kita cari untuk value of stock. Oke. Value of stock itu adalah tidak dinyatakan, jadi saya letak sifar. Untuk nilai current year divided saya letak RM1 10 sen. Lepas tu kita punya expected growth dividend saya tambah 1 tambah sifar puluhan sifar 4 sebab dia adalah whole percentage dibahagi dengan sifar percentage dibahagi dengan sifar puluhan 10 tolak dengan sifar puluhan sifar 4. Jadi jawapannya di sini 1.144 dibahagi dengan sifar puluhan sifar 6. Oke. Jadi selepas pembahagian ini sifar puluhan 1.144 dibagi dengan sifar puluhan sifar 6, jadi value of stock kita akan menjadi RM19.70. Oke, itu saja daripada saya tentang cara pengiraan stock valuation untuk Januari 2021 sesi question 2A.